أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي برضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dan pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi dan menggandakan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Mabadi At-Tasawuf Al-Islami, yakni prinsip-prinsip tasawuf Islam, karya Syekh Abdul Hafiz Faraghli Al-Qarani rahmatullah alaih. Tajuk yang perkara yang ingin dijelaskan pada malam ini sebagai sambungan daripada kuliah-kuliah yang lalu, iaitu masih lagi berkenaan dengan langkah-langkah cara mencapai makrifat. Sebelum ini telah dijelaskan tentang kepentingan makrifat dan ternyata bahawa ia adalah menjadi tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dan jin ini diciptakan oleh penciptanya itu ada tujuan yang sangat khusus, iaitu untuk makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita dapat melihat kepentingan makrifat itu, kerana dia menjadi tujuan utama di sebalik penciptaan makhluk yang bernama manusia dan juga jin ini. Maka sebab itulah persoalan yang berkaitan dengan makrifat ini persoalan yang tidak boleh kita letak di tepi. Tidak boleh kita kesampingkan dia. Tak boleh kita tak berikan perhatian. Bahkan perkara yang berkaitan dengan mengenal Allah ni, makrifat Allah ni, perkara yang perlu kita berikan keutamaan
dan perlu kita berikan perhatian yang sewajarnya lah berkait dengan makrifat Allah. Jadi pada malam ini ingin disambung huraian mengenai langkah-langkah atau cara untuk memperoleh makrifat ini. Secara ringkasnya, cara pertama seperti yang telah dijelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu, iaitu mengarahkan keinginan kita kepada makrifat. Yang biar ada kemahuan dalam hati kita ni untuk memperolehi dan memperdalamkan makrifat kita terhadap Allah. Biar ada dalam perancangan kita, biar ada kemahuan kita. Orang yang ada kemahuan itu dalam hidup dia ni, dia ada kemahuan untuk makrifat Allah, mengenal Allah dan memperkukuhkan makrifatnya tu. Orang yang ada agenda tu dalam hidup dia, orang yang ada keinginan itu dalam hidup dia, maka dia dinamakan sebagai murid dalam istilah tasawuf. Ataupun bahasa kita panggil murid lah gini, murid, bahasa kita jadi murid, tapi Arabnya sebut murid, iaitu orang yang ada kemahuan, orang yang ada keinginan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini diistilahkan sebagai golongan yang saya sebutkan tadi tu. Kalau seorang orang panggil murid, kalau dia ramai orang panggil muridin ataupun muridun. Jadi kalau kita dengar istilah ni dalam kitab-kitab tasawuf disebut oleh ulama-ulama ahli tasawuf, kita fahamlah apa arti murid. Murid ini iaitu orang yang ada kemahuan untuk mengenal Allah. Dan itu adalah langkah pertama. Langkah pertama seorang Muslim tu, dia kena ada benda ni. Ada kemahuan dia dulu. Keinginan, kemahuan untuk mengenal Allah. Hak lain-lain, cara dan sebagainya itu kediam. Lepas daripada tu. Tapi mula-mula sekali, dia kena ada dalam hati dia kemahuan, kehendak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara yang lebih mendalam. Mengenal Allah Ta'ala ni di banyak peringkat, banyak tahapan dia. Jadi kehendaknya bahawa kita ni ada keinginan untuk mengenal Allah sedalam-dalamnya menurut qada yang mampu kita usahakan. Sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya menurut qada kemampuan yang kita boleh usahakan. Biar ada kemauan tu. Itu dikatakan sebagai langkah yang pertama. Peringkat pertama, dia kena ada keinginan itu. Iradah namanya, kemahuan. Dan orang yang memiliki kemahuan itu dinamakan murid. Kemudian dan membina kemahuan yang tinggi. Dia membina kemahuan yang tinggi ni, mula-mula dia ada kemahuan dulu, tapi dia kena kuatkan kemahuan dia. Dia kena bina kemahuan dia tu supaya kemahuan dia tu menjadi lebih kuat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendorong dia untuk mencapai maksud kemahuan dia tu. Maka caranya macam mana? Ini saya nak ambil ringkasan. Cara untuk menguatkan kemahuan tadi tu supaya ada kemahuan yang tinggi untuk mengenal Allah ni. Mula-mula tu memang kita pasang dalam minda kita, dalam keinginan kita tu nak kenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana kita tahu. Kerana kita tahu bahawa mengenal Allah, makrifat Allah ini merupakan tujuan utama manusia dan jin diciptakan. Bila kita faham benda tu, kita tahu benda tu, maka kita tanamlah dalam kemahuan kita nak mengenal Allah. Cuma kemahuan kita tu kadang-kadang tak kuat. Tak kukuh molek. Kemahuan kita tu tak jelira molek, tak teguh molek. Maka perlu dikuatkan, perlu diperkukuhkan, perlu dibina. Macam mana nak menguatkan kemahuan itu? Supaya kemahuan kita nak mengenal Allah tu menjadi lebih tinggi. Apa yang perlu ada? Maka pertama sekali dinyatakan di sini, iaitu dengan jalan mengingati Allah. Salah satu cara yang boleh mengukuhkan kemahuan kita tadi untuk mencapai maksud tadi tu. Maksud apa? Maksud manusia dan jin diciptakan. Apa benda? Mengenal Allah. Jadi nak menguatkan dia tu salah satu caranya dengan jalan zikrullah. Kena belajar zikir. Kena belajar zikir. Belajar, yang ni kita kena berzikir dan
belajar ilmu-ilmu tentang zikir itu. Kerana dengan amalan itu, dia boleh menguatkan kemahuan kita untuk mengenal Allah. Kemudian melalui jalan zuhud dan tawaduk. Zuhud dan tawaduk ini adalah hasil yang akan timbul daripada zikir itu. Hasil daripada manusia mengingati Allah. Ingat kepada Allah itu bila teguh dalam hati, maka dia akan membuahkan zuhud ini yang menjadi laluan dia untuk semakin kuat kemahuan dia untuk mengenal Allah. Macam mana zikrullah itu boleh membuahkan zuhud ni? Zuhud secara mudahnya nanti bila sampai persoalannya akan didetailkan huraian dia tu. Tapi zuhud secara mudahnya iaitu kalbu kita ni tidak dipengaruhi oleh kegilaan terhadap duniawi. Itu zuhud. Bukan berarti papa kedana. Bukan berarti miskin, tak ada benda, selas pinggang. Itu adalah gambaran zahir yang bukan inti bagi zuhud. Zuhud tu apabila kalbu manusia itu tidak lagi dipengaruhi oleh kegilaan terhadap duniawi. Sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia banyak harta, sekalipun dia berpangkat tinggi, itu hakikat zuhud. Jadi macam mana zikrullah ini boleh membuahkan zuhud? Kita tengok dari segi kefahaman, macam mana dia boleh gigi tu. Bila kita ingat kepada Allah, nak menghuraian dia supaya nampak, macam mana boleh jadi gitu tu? Bila kalbu kita ni teguh dengan ingatan terhadap Allah, kefahaman dan ingatan terhadap Allah tu diteguh dalam ingatan dan perasaan kita ni, sehingga antara ingatan-ingatan kita tu mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal, bahawa segala makhluk ini ciptaan dia belaka yang akan binasa. Bila Allah Ta'ala yang Maha Kekal, maka makhluk ini tarahnya adalah makhluk yang akan binasa. Jadi bila ingatan itu meneguh di dalam ingatan kita, fikiran kita dan perasaan kita, dengan sendirinya akan membuahkan, akan menghilangkan pengaruh kegilaan kita terhadap duniawi. Bila kita ada kesedaran, semua makhluk, semua benda yang kita miliki, yang ada di sekitar kita, semua akan berakhir. Kita pun akan mati, barang milik kita pun akan habis, apa yang ada milik kita pun akan kita tinggalkan. Bila kesedaran ni tinggi, sebagai biasan daripada ingatan kita terhadap Allah yang Maha Kekal tu, bila kuat ingatan menjadi teguh dalam hati, dengan sendirinya dia akan membuahkan hati yang zuhud. Dengan sendirinya dia akan membuang kegilaan terhadap dunia. Dan tawaduk, macam mana zikrullah itu boleh mendatangkan tawaduk? Boleh mendatangkan tawaduk. Tawaduk ni orang yang rendah diri. Sebab apa rendah diri? Dia sedar diri. Orang rendah diri tapi tak sedar diri ada juga. Jadi rendah diri ni datang daripada perasaan sedar diri. Sebab apa saya kata gitu? Manusia boleh berwatak zuhud, tawaduk, tapi dalam hati dia kadang-kadang tak ada pun perasaan sedar diri. Tapi dia boleh tunjuk watak tawaduk. Boleh berlaku ke? Maka dikenaki hakikat tawaduk ni, dia merendahkan diri dia tu kerana kesedaran terhadap sedar diri dia tu, bahawa dia tidak memiliki apa-apa. Dah guna ni. Bila zikir teguh di dalam hati, ingatan terhadap Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan tu, teguh ingatan di dalam hati. Antara kesedarannya adalah Allah Ta'ala tu Maha Kuasa. Dialah yang memiliki segala-galanya. Maka ingatan itu bila kuat, akan menyedarkan bahawa makhluk semua ni milik dia belaka, tak ada daya upaya belaka. Semua makhluk ni dalam kekuasaan dia belaka, dalam kehendak dia belaka, dalam milik dia belaka, tak ada apa-apa. Segala benda yang ada pada manusia ini, semuanya kurniaan dia belaka, pemberian dia belaka. Diri kita sendiri, umur kita, kesihatan kita, harta benda kita. Bila kita sedar bahawa Allah lah yang Maha Kuasa, dialah yang Maha Kuasa, dialah yang memiliki segala-galanya, dialah yang mengurniakan tu ini. Bila ingatan kepada Allah itu teguh dalam ingatan kita tu, dengan sendiri dia akan menimbulkan kesedaran. Bila kukuh,
Oh, kita ni tak ada apa-apa. Terima lepah kurnia dia belaka. Maka ingatan itulah yang dengan sendirinya akan menimbulkan tawaduk. Sebab itu orang yang hatinya arif, dia tak payah lagi dari sifat ni. Dia akan ada zuhud, dia akan ada tawaduk. Tapi kalau ada orang yang mengaku dia sebagai ahli makrifat tapi tak ada ciri-ciri ni, kalbu dia tak ada isi ni, zuhud, tak ada tawaduk. Hak dalam hati ni kita tak nampak, tapi goliknya hak dalam hati ni itu bit luar. Kita tahu tawaduk ni sifat dalaman, kita nak baca hati orang, tapi hak duduk dalam ni dia kerek tubik. Kerek tubik. Kalau cakap tak mudah, rendah ke orang, dia lebih dari orang, tinggi dari orang, itu tanda. Kalau itulah percakapan dia banyak. Kalau sekali-sekala tu kita anggap dia gurau je lah. Tapi kalau pattern tu sama, tanpa dia kita dengar, itu sama pattern tu. Sebab dalam tasawuf, ini lisan ini tarjumanul qalbi, penterjemah kepada hati. Jadi kalau percakapan dia tu duduk peremeh ke orang, duduk rendah ke orang, itu sebagainya, duduk menyalah ke orang sebagainya, itu tanda dia tidak ada sifat ini. Jadi kalau ada orang dia mengaku ahli makrifat tinggi mana pun, kalau tubik riak-riak ni jangan pakai lah. Biarlah dia arif warna pun, itu bukan jalur dia, itu bukan alamat yang betul dia. Kerana orang yang ahli makrifat mesti akan tumbuh ni sifat zuhud qalbu dia tu, dan juga tawaduk qalbu dia tu. Hari ni zaman orang cuba nak menzahirkan macam-macam. Kalau zaman dulu orang nak menzahirkan kekayaan dan kemewahan, dan ni bukan kekayaan kemewahan. Keagamaan pun cuba, kesalehan, ketakwaan cuba nak ditunjukkan juga. Jadi zaman serba nak tunjuk ke orang. Jadi itu ada benda yang kita kena tengok balik. Jadi bila hati tu ingat kepada Allah, ingat kepada Dia lah yang maha kekal, yang maha memiliki segala-galanya, maka dengan sendirinya dia akan menimbulkan qalbu yang sedar bahawa makhluk ini semuanya itu akan binasa, akan hilang, lalu menghilangkan kegilaan dia. Itu zuhud. Dia ingat kepada kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah Ta'ala, bahawa segalanya milik dia, dialah yang mengurniakan. Dia akan sedar hatinya, manusia tak ada apa-apa pun, semuanya menerima limpah kurnia Allah. Bila ingatan tu kukuh, dia akan timbul tawaduk, dan sebagainya. Itu keadaannya. Jadi bila ingatan-ingatan tadi dia kukuh dalam hati, maka dinamakan makrifat dan akan membuahkan sifat-sifat ni. Jadi kata Syekh ni, pertama sekali ingat kepada Allah dengan jalan zuhud. Yani bila ingat kepada Allah, dia akan membawa kepada zuhud, membawa kepada tawaduk, dan dia adalah laluan, cara, dan ialah cara untuk menguatkan kemahuan kita, keinginan kita untuk memperdalamkan makrifat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara untuk menguatkan keinginan kita tu. Saya ulang acak kali ni kerana kita rasa benda ni pentinglah. Menundukkan sifat-sifat kebinatangan. Baik, sifat-sifat kebinatangan ni iaitu sifat-sifat yang disebut sebagai sifat-sifat nafsu lah. Sifat-sifat nafsu ni umum. Nafsu kita ni, kita sebut bila nafsu kok, dia satu perkataan yang umum, yang mencakupi banyak. Kalau kita pecah, ia akan pecah banyak. Ada sifat syaitaniyah, ada sifat disebut sebagai nafsaniyah, yang cabangnya adalah sabu'iyah, bahimiyah. Itu nama-nama pecahan-pecahan. Nak beritahu itu adalah cabang-cabang nafsu. Nafsu yang dipengaruhi oleh godaan setan, dia akan jadi syaitaniyah. Perangai dia tu, maka dia akan berperangai lah seperti perangai-perangai kesetanan itu. Perangai-perangai kesetanan tu apa benda? Yakni meremehkan orang, memperbodohkan orang, menyombongkan diri, mengangkat diri. Itu tanda-tanda perangai kesetanan. Sebagaimana setan itu enggan memberikan kemuliaan, menghormati Adam AS kerana kesombongan dia, itulah perangai sifat dia. Kalau kita ada pada kita, itu dikatakan kita sudah ada perangai-perangai kesetanan, kesombongan, kebanggaan, keangkuhan,
pandang rendah kau orang, pandang hina kau orang, pandang remeh kau orang. Itu semua tu pengaruh sifat-sifat kesetanan. Jadi kalau ada pada kita, tanda memang hati kita sedang diresapi oleh pengaruh nafsu kesetanan itu. Nafsu yang sedang dikode oleh pengaruh-pengaruh setan. Dan juga banyak lagi lah antara tipu daya. Suka menipu daya, suka sepelek itu dan ini, tidak jujur dan sebagainya, tidak amanah. Itu adalah juga perangai-perangai kesetanan. Kerana kita tahu kerja setan ni menipu daya. Kaidus syaitan. Kaidu ni tipu daya. Suka sepelek, suka itu tanda kita telah mewarisi sifat-sifat kesetanan. Nafsu kita telah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh tu. Syaitan ni lah. Itu dan berbagai-bagai lagi lah. Bila kita baca Al-Quran, baca hadis, kita akan tahu perangai setan macam mana. Jadi kalau nafsu kita terpengaruh dan terikut perangai tu, itulah dikatakan nafsu yang terpengaruh dengan sifat-sifat syaitaniyah. Kadang-kadang bersifat kebinatangan. Nafsu juga, nafsu kita juga. Tapi diresapi oleh sifat-sifat kebinatangan. Kebinatangan ni dipecah lagi oleh ulama kepada dua bentuk. Satunya disebut sebagai sifat sabuniyah. Sabuniyah ni iaitu sifat-sifat kebinatangan buah, binatang buah. Macam mana binatang buah? Yakni suka kontrol, suka menguasai, suka macam kita tengok rimau lah, singa. Suka kontrol kawasan. Dia rimau, singa, kucing lebih kurang perangai dia. Kau tengok tambah, kalau kita tengok rimau, payah duduk dalam hutan tengok kucing. Perangai serupa. Cuma bila dia kecek tu, dia dalam lawan, kasar dia ciri besar macam rimau. Jadi ke rimau kat dia tu. Tapi perangai serupa. Tak boleh tembung sama-sama dia. Ni tanda kawasan ni. Dia kecing lah. Tanda kawasan dia kecing di situ. Tu tanda kawasan. Macam rimau juga lah. Dia suka menguasai, menekan. Itu perangai-perangai dia. Binatang buah. Maksudnya suka kena ke orang. Suka menyakiti orang lain. Lepas tu menguasai, memaksa dan sebagainya. Itu merupakan perangai-perangai pengaruh-pengaruh nafsu yang disebut sebagai sabu'iyah. Sebagaimana yang kita tengok pada binatang-binatang buah. Jadi sekiranya perangai-perangai binatang-binatang buah ni suka belaga, suka baloh, suka pelaga, suka melagakan. Dan pattern-pattern tu semua itu dipanggil sabu'iyah. Jadi sekiranya perangai-perangai itu melekat pada kita, kita tahulah bahawa nafsu kita ni sedang diresapi oleh pengaruh sifat-sifat nafsu sabu'iyah. Ataupun sifat nafsu yang disebut sebagai bahimiyah. Yakni bahimiyah ni kemahuan-kemahuan nafsu yang merujuk kepada makan, minum, berkedudukan dan macam-macam lagi lah. Jenis-jenis yang kita lihat pada binatang-binatang ternak tu. Macam lembu, kambing itu memang kehidupan tak ada benda lain lah. Makan, minum, biok, kemudian dan lengkungan tu lah. Jadi sekiranya sifat-sifat itu menguasai kita, kita tahulah bahawa nafsu kita telah dipengaruhi, telah didesapi oleh sifat-sifat bahimiyah, kebinatangan itu. Jadi sifat-sifat ini bila menyerap masuk dalam kalbu kita sehingga mencorokkan nafsu kita, dia akan menghilangkan kemahuan untuk mengenal Allah. Benda ni kalau dia telah meresap ke dalam hati kita, kesan dia apa benda, dia akan menjauhkan kita daripada hadarat Allah. Jadi kemahuan untuk mengenal Allah tu akan jadi lemah, akan jadi padam bila sifat-sifat nafsu ini menguasai. Dengan cabang-cabang tadilah, syaitaniyahnya, sabu'iyahnya, dengan bahimiyahnya, bila dia memang menjadi sifat besar dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita tidak terhalang daripada bermakrifat, dan keinginan untuk bermakrifat pun tidak timbul. Baik, cara macam mana untuk mengekang sifat-sifat nafsu kebinatangan ini dengan cara amal-amal ibadah riyadhah, seperti melazimi ibadah puasa dan apa-apa saja amalan yang dikira sebagai melawan kemahuan hawa nafsu. Kalau nafsu makan yang berlebihan, berlatih dengan riyadhah puasa itu akan mengurangi dia. Itu maksud.
Kalau nafsu tidur, maka kita bangun, riadah bangun awal untuk menghalang kemahuan dia tu, untuk mengatasi, menghadapi kemahuan dia tu. Dan demikianlah amalan-amalan lain. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ibadah-ibadah kita ni, sama ada kita sedar ke tak sedar, dia ada unsur melawan hawa nafsu. Dia ada unsur. Tanpa kita, mungkin kita tak perasan. Kerana kita tak mengaji ilmu tasawuf ataupun kurang mengaji, kita tengok ibadah kita mengaji ilmu fiqh saja, maka yang kita faham ibadah-ibadah tu ibadah sajalah. Tapi kalau kita tengok dari sudut tasawuf, dia bukan saja ibadah, tapi adalah alat untuk mengekang hawa nafsu dan membersihkan nafsu tu. Jadi tasawuf tengok dari sudut tu. Jadi yang menghalang manusia daripada timbulnya keinginan yang kuat untuk mengenal Allah ni, antaranya bila diri dia tu dipengaruhi oleh nafsu-nafsu buruk, nafsu-nafsu kebinatangan. Maka perlu dibersihkan dia tu. Nak bersih macam mana? Kena laksanakan ibadah-ibadah tadi tu, tapi dengan kefahaman. Sebab kalau kita laksanakan ibadah ni tanpa kefahaman yang betul, maka dia tidaklah menjurus kepada nak menghaki atau mengiki sifat-sifat nafsu yang buruk. Contoh macam mana? Kita laksanakan ibadah puasa. Jadi bila kita tak mengaji ilmu tasawuf, kita mengaji ilmu fiqh saja, kita akan jaga soh batal je lah. Jaga bahagian tu je, bahagian soh batal. Asal jangan batal puasa je, tak tengok dah sudut lain. Tapi kalau kita mengaji ilmu tasawuf, bukan saja kita jaga soh batal, tapi kita memfokuskan sesuatu yang boleh mengekang nafsu kita. Buana? Antara yang boleh mengekang nafsu kita tu lapar. Jadi bila kita puasa, bila kita rasa lapar pun kita tak kisah. Kita tahu kerana ini adalah proses untuk menundukkan nafsu. Jadi apa-apa hal pun kita tak rasa susah dengan lapar tu. Bahkan kalau lapar sikit-sikit, tak apalah, kita bang jugalah. Teruk jugalah sekadar yang kita boleh teruk. Kerana apa? Kita tahu memang ibadah tu untuk mengekang nafsu tu. Tapi kalau kita tak faham ilmu tasawuf ni, apa-apa yang mendatangkan lapar kita tak ambuh. Kita akan ngelak apa-apa yang mendatangkan lapar ni. Sebab apa? Sekadar nak sesal puasa je. Kewajipan puasa biar sesal, lepas tu sudah. Mana-mana hak yang mengurangkan, menambahkan, menyebabkan lapar sekali itu, kita akan ngelak. Kita pun akan banyakkan kat arah tidur yang kita rasa boleh mengurangkan lapar tu. Perjalanan kita dah lagi. Sekalipun puasa tu sah. Tapi bila kita faham ilmu ni dari sudut untuk mengekang nafsunya, maka kita amalkan ibadah puasa tu, maka lapar kita tu kita tak endah. Bahkan memang itulah yang kita nak hayati. Supaya kita rasa letih, rasa darat, rasa lapar. Sebab apa? Memang itu yang dikehendaki. Sebab apa? Di situ ada unsur mengekang kemahuan hawa nafsu. Jadi perjalanan dah jadi lain. Yang melihat dari sudut sahabatan saja, dia tak kisah benda ni. Dia akan ngelak benda-benda ni. Sebab pada dia, tak apalah. Tidur banyak pun tak batal puasa. Yang penting, tak lapar. Tapi kalau dia tahu bahawa ibadah puasa ni, dari sudut tasawufnya, boleh mengawal, boleh mendidik nafsu kita, tak apa. Maksudnya kalau dia tahu, mungkin dia buat kerja lapar sikit, tak apalah. Biar dia terasa. Biar dia rasa lapar yang dapat ditanggung lagi. Itu beza dia. Baik, yang ketiga, cara untuk menimbulkan, membina kemahuan, keinginan untuk mengenal Allah ni, iaitu melengkapkan jiwa. Ini sudah dijelaskan tapi saya ulang lagi lah. Melengkapkan jiwa untuk menerima gambaran secara akli. Apa maksud dia? Hal ini boleh terlaksana dengan cara berfikir dan membuat kajian ilmiah yang diharuskan, yakni mengisi akal, mengisi maklumat akal kita dengan ilmu-ilmu, yang mana ilmu-ilmu tu diperolehi dengan cara kita belajar, buat kajian ilmiah, kemudian berfikir dan sebagainya, yang mana pengetahuan kita itu menjadi sesuatu yang boleh membantu untuk kita menguatkan kemahuan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Jadi cara yang ketiga ni cara berilmu, belajar maksudnya.
Cara belajar macam-macam lah. Berfikir pun termasuk, mengaji pun termasuk, mengkaji pun termasuk. Yang penting memperolehi maklumat ilmu yang berkaitan. Kerana pengetahuan itu dapat membantu kita untuk menguatkan kemahuan kita untuk mengenal Allah. Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu tak sama. La yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Sebab apa kita tengok orang tu sanggup dia makan ubat pahit-pahit, akar kayu pahit-pahit, tukar ahli. Sebab apa orang sanggup? Sebab dia tahu khasiat. Orang yang tambuh minum sekali tambuh dah ni, pahit tak sedap ni, galiknya kerana dia tak tahu. Ataupun pengetahuan dia tak tinggi tentang perkara itu, tidak mendorong dia untuk menjadikan dia nak minum atau makan benda tu. Itu dia. Jadi pengetahuan seseorang itu membantu untuk menguatkan kemahuan dia untuk mengenal Allah. Bila ilmu dia, pengetahuan dia tentang salak belok perkara ni semakin mendalam, semakin banyak, semakin luas, maka membantulah diri dia tu untuk menimbulkan keinginan tu, kemahuan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat pertama. Jadi peringkat pertama kesimpulannya kena tanam dalam hati kita kemahuan, iradah untuk mengenal Allah dan perkuatkan dia dengan cara-cara tadi. Ada pun peringkat kedua, iaitu berusaha menjauhkan dunia sepenuhnya dari hati. Ni kadang-kadang berlaku salah faham ni. Menjauhkan dunia dari hati. Ini kaedah tasawuf. Yakni cuba membersihkan kalbu kita daripada pengaruh-pengaruh keduniaan. Dan cara paling dekat sekali pun benda, zikirlah cara yang paling kuat untuk mencapai maksud ni. Jadi yang diajar dalam tasawuf iaitu menjauhkan dunia ni daripada hati, bukan dari kita. Macam mana kita nak menjauhkan dunia dari kita? Kita ni memang hidup atas dunia. Nak lagi mana? Atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, dalam, luar, dunia belaka. Jadi macam mana nak melarikan dia? Jadi yang disuruh melarikan diri daripada dunia ni, daripada mempengaruhi kalbu kita tu, supaya hati kita ini kuat ingatannya kepada Allah, terarah ingatannya kepada Allah. Dan yang boleh menjadikan hati kita ni ingat dan terarah kepada Allah tu apa benda? Zikirlah halak dia. Sebab itulah kaedah yang paling penting dalam usaha mencapai makrifat dan tasawuf ni adalah jalan zikrullah. Orang yang tidak mengaji ilmu tasawuf ni mungkin dia pandang terbalik sikit lah. Dia kata zikir ni perkara kecil, sunat kecil, tak penting mana. Itu tanda tu. Itu adalah orang yang akal dia memang didominasi oleh pengaruh-pengaruh hukum fiqh. Tapi kalau dia mengaji tasawuf, dia akan tahu bahawa zikir alat paling penting untuk manusia menghayati tasawuf tu. Alat yang paling penting untuk manusia memperolehi makrifat. Alat yang paling penting untuk manusia menyucikan kalbu dan batin dia. Alat dia adalah zikrullah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, dan juga disebut oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Jadi kalau ada orang memberi pandangan zikir ni sunat dan betul, itu tanda dia pandang dari sudut fiqh lah tu. Kerana dia tengok zikir ni sunat dari segi hukum amalan. Itu pun ditengok zikir dari aspek sebutan-sebutan yang diharapkan pahala. Dia tengok dari segi itu saja. Maka dia akan meremehkanlah amalan zikir ni. Tak payahlah, kena kediamkan dia. Sunat je, tak payah utama. Itu tanda. Itu minda ahli fiqh. Tapi kalau dia mengaji ahli tasawuf, dia akan kata macam tu. Kerana tasawuf melihat dari sudut lain, dari sudut zikir dan kesan dia dalam memakrifatkan hati. Zikir dan kepentingan dia dalam menyucikan batin, lalu mendekatkan kalbunya dan memakrifatkan hatinya kepada Allah. Kalau ia mengaji ilmu ni, ia faham dia, dia akan kata macam tu. Jadi kalau kita dengar yang zikir tu tak apalah, sunat je, kecil, tak payah utamakan sangat, itu tanda itu otak ahli fiqh. Sekalipun dia
Sekalipun siapa dia lah umum, siapa sekalipun dia memperlihatkan watak-watak tasawuf, tapi kalau dia kata macam tu, tahulah itu adalah corak ahli fiqh. Jadi peringkat yang kedua untuk memperolehi makrifat ni, yang merupakan tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah Ta'ala ni, iaitu menjauhkan kalbu kita tu, membersihkan kalbu daripada pengaruh-pengaruh keduniaan. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, bila orang mari jumpa dia, peropok ke, penyamu ke, penzina ke, mari jumpa dia, mula-mula sekali yang diajar adalah zikir kalimat tauhid yang intinya adalah nafi dan isbat. La ilaha illallah. Inti dia tu nafi dan isbat, untuk membuang la ilaha, membuang, supaya hati kita ni terlatih dengan ingatan tu, supaya terlatih pandangan kalbu dia tu mengingati Allah, dan terhaki daripada ingatan dia, perasaan dia sesuatu yang lain daripada Allah. Maka dia kena latih. Melatih tu orang panggil riadah. Melatih berzikir sehingga ingatan kita tu mudah ingat kepada Allah, mudah untuk lupa orang lain. Macam tu. Dan itulah peringkat keduanya, yakni menjauhkan kalbu daripada hati kita dengan jalan zikrullah. Dengan tajarrud ni istilah Arab. Istilah kita menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah. Ingatan kita ni, dia akan tarik ke arah dunia, banyak tarik tu. Memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni memang begitu naluri dia. Tapi kita kena berusaha membersihkan dia supaya dia mengarah ingatannya kepada Allah. Dan itulah taklif syarak. Itu tujuan kita, itu ujian untuk kita. Dalam penciptaan manusia ni, Al-Quran beritahu, Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati, sampai ke hujung ayat. Zuyyina ni dihiasi bagi manusia. Ini jadi naluri perangai dia, mengisi kalbu diri manusia ni. Hubbu syahawat, suka, cenderung, berkeinginan terhadap sesuatu keberhasilan ni, yang menjadi keberhasilan, keinginan diri manusia ni, ataupun nafsu lah kita sebut. Jadi memang diri manusia itu dijadikan Allah ada kecenderungan ke arah tu. Lalu dijelaskanlah, banyaklah contoh dia. Hubbu zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, perempuan, wal banin, anak pinak, wal qanatiril muqantara, harta benda dan macam-macam. Ini semua adalah cabang-cabang jenis-jenis yang memang naluri manusia cenderung ke situ, berkeinginan ke arah tu, berkemahuan tinggi terhadap tu. Jadi diberitahu dalam Quran bahawa jiwa manusia dihiasi dengan benda tu, yakni keinginan itu menjadi naluri manusia. Jadi kemahuan inilah yang akan terik perhatian manusia yang melupakan dia kepada hakikat ketuhanan Allah. Akan terik perhatian. Itulah yang akan melalaikan ibadah. Itulah yang akan melarikan manusia daripada jalan kebenaran. Kerana tarikan-tarikan tadi tu. Dalam ibadah dan sembahyang diterik kita kepada ingatan-ingatan tadi tu. Kemahuan. Jadi terik kepada tu. Terik kepada. Apa yang diterik itu, apa yang menjadi keinginan kita lah. Apa yang menjadi kemahuan kita, terik itu. Jadi pandangan kita, ingatan kita itu akan mengarah kepada keduniaan secara umum. Kerana memang jiwa manusia diciptakan terhias dengan benda itu, menjadi naluri dia. Jangan sangat je orang yang dijadikan Allah jiwanya murni, bersih, boleh ingat kepada Allah dengan penuh ingatan, tanpa usaha. Jarang sangat. Jarang. Kalau nak cari, sama ada jahil ke, alim ke, ia serupa je bab ni. Jangan sangat orang yang boleh ingat kepada Allah tu, dia ingatan yang kuat, yang bulat tu, dalam keadaan dia tidak berusaha untuk mencapai. Jarang. Kalau ada pun dalam tasawuf, waktu orang panggil orang ni, dia ada unsur-unsur majzub, dia akan ada unsur-unsur jazbah. Tapi benda ni tak ramai. Kebanyakan orang memang terhias kalbu dia ni kepada ingatan kepada hal lain tadi.
maka itulah yang akan menarik dia ke arah. Maka perjalanan hidupnya, perjalanan ibadahnya itu akan diterik ke mana? Tengok apa yang mengisi kalbu dia tu. Dia akan mengarah ke situ. Jadi sekarang syarak menyuruh kita supaya membersihkan itu, menyucikan itu. Dan benda tu, bila syarak suruh kita ni menyucikan benda tu, membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang buruk ni, kemahuan-kemahuan yang buruk ni, dan mana proses membersih itu, usaha nak menyucikan kalbu kita daripada pengaruh keinginan-keinginan terhadap keduniaan ni yang menarik kita ke arah yang buruk-buruk ni, maka proses tu orang panggil tazkiyah dalam Al-Quran. Kalau tak ambuh pakai istilah tasawuf pun, kalau fobia dengan nama tasawuf, fobia dengan istilah tasawuf, pakai istilah lain, pakai dalam Quran tu, iaitu tazkiyah. Jadi kalau kita nak tengok dalam istilah Al-Quran, proses menyucikan kalbu ni adalah disebut sebagai tazkiyah. Diambil daripada firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung, berhasil, berjayalah orang yang berusaha menyucikan kalbu dia. Sebab apa? Perintah diperintahkan sebab memang naluri manusia zujina, sudah dihiasi. Anda kata naluri manusia ni memang gitu belaka. Suka kepada benda-benda tadi. Suka kepada harta benda, anak pinak, perempuan dan sebagainya. Itu naluri manusia dah. Dia nak kata apa? Jadi bila dia berlebihan menguasai kalbu kita, dia akan tarik kita kepada jalan yang salah. Kemahuan harta benda yang berlebihan menimbulkan tamuk, menimbulkan takabur, jadi sombong, dan tarik kita ke arah cara-cara yang salah, dan macam-macam lagi lah. Bila kita dipengaruhi oleh sifat tu, maka kita akan terarahlah ke jalan yang salah. Kasihkan macam-macam lagi lah. Tak kira lah, perempuan ke apa ke, memang itu naluri manusia. Tapi kalau kemahuan tu menguasai kalbu kita, lalu menarik kita kuat, maka ada kalanya dia akan tarik kita kepada jalan yang salah. Naluri tu tak nak buang dah. Cuma kita kena bersihkan dia supaya dia ada pada kadar yang tak melanggar batasan syarak. Tu je. Tapi kalau dibiarkan, dia akan tarik kita langgar pagar syarak tu. Kerana kemahuan-kemahuan benda-benda tadi tu. Jadi perintah Allah supaya membersihkan, menyucikan. Dan proses itu dalam Al-Quran dinamakan tazkiyah. Kalau tak mau pakai tasawuf lah. Dengar tasawuf dah sedap dengar. Bila ada orang kata ilmu sesat lah, ilmu tak ada dalam syarak lah, ilmu rekaan ulama ahli tasawuf lah. Kata Abu Bakar tu pakai istilah tazkiyah. Nak tula je, serupa je. Baik. Jadi tazkiyah ni, kenapa kita disuruh membersihkan? Sebab benda tu menyucikan kalbu kita daripada pengaruh nafsu-nafsu yang menarik kita kepada keburukan ni, termasuk sesuatu yang mampu kita laksanakan, yang boleh kita usahakan. Syarak tidak akan menyuruh kita melakukan benda yang di luar kemampuan kita. Kerana kaedah usul fiqh, dia tak ada taklif bima la yutaq. Dia tidak akan ada taklif ke atas sesuatu yang memang orang tu tak mampu nak buat. Taklif hanya pada perkara-perkara yang orang tu boleh buat. Maka dalam bila syarak menyuruh kita supaya berusaha mencari jalan untuk membersihkan kalbu kita ni, maka kita fahamlah bahawa benda tu perkara yang kita boleh usahakan dia. Dari sudut usaha ikhtiarnya. Apa yang boleh kita berusaha untuk mencapai dia. Jadi yang dikatakan tajarrud ini, iaitu melepaskan kalbu kita daripada pengaruh-pengaruh nafsu yang buruk tadi. Itulah sebenarnya tasawuf. Usaha ingatan kita, kemahuan kita yang kuat terhadap hal-hal keduniaan yang menarik, mempengaruhi kita itu, macam mana kita nak ringankan dia supaya kita tidak terpengaruh dengan benda tu, tak terikut arus dengan benda tu, kita tak ditarik secara ke jalan yang salah disebabkan oleh benda-benda macam tu.
Maka itu proses itu dipanggil tajarrud dalam istilah Arab. Menyucikan. Maka kaedah yang paling penting, yang paling kuat untuk mencapai maksud ni adalah zikrullah, macam saya kata tadi tu. Dengan mempraktikkan zikir, mengamalkan zikir, terutama zikir yang diajar, yang ada tertib dia tu, yang ada tertib yang diajar oleh alim ulama kita tu, itu adalah kaedah yang membantu, yang kuat untuk tujuan mencapai maksud ni. Jadi peringkat kedua ni usahanya ke arah tu, nak bersihkan kalbu kita ni daripada pengaruh-pengaruh dunia dia tu. Bukan jadi membersihkan dunia daripada pemilikan kita. Tasawuf dah ajar kita macam tu. Asalkan pemilikan kita tu halal, betul, tidak bercanggah dengan syarak, banyak pun tak apa. Itu bukan larangan syarak. Dan tasawuf memang bukan mengajarkan kita supaya buang semua benda tu. Tapi yang diajarkan kepada kita supaya mentajridkan, yakni menyuci, bersihkan kalbu kita dari pengaruh-pengaruh ke dunia. Dan orang kuat ni, ingatkan dia dengan zikir. Hadapkan ingatan tu kepada Allah dengan jalan zikir. Berlatih lama-lama ingatan kita menjadi semakin kuat. Sehingga pengaruh-pengaruh nafsu akan menjadi semakin lemah, semakin kurang dan tidak mempengaruhi kita lagi. Itu maksud dia. Kemudian yakin kepada Allah dan kekuasaannya serta berbaik sangka kepadanya. Bila kalbu kita ni berjaya dibersihkan ataupun dikurangi pengaruh-pengaruh nafsu buruk ni, maka dengan sendirinya dia akan menimbulkan keyakinan terhadap Allah. Dia macam cermin lah. Kalbu kita ni menurut ulama tasawuf dia macam cermin. Bila kita cermin hak banyak debu, banyak debu, banyak coteng apa-apa, itu ibarat pengaruh keduniaan lah tu, melekat dalam hati kita. Maka bila kita ambil alat dia tu, tina ke apa ke, lepas tu kita cokeh ke, buang-buang, akhirnya dicabut, hilang habis, tinggal cermin hak asal tu. Nampak subi-subi. Maka demikian juga kalbu kita ni, daripada pengaruh keduniaan dia tu, bila kita berzikir, membuang ingatan tadi tu, dengan sendirinya akan tumbuh dalam hati keyakinan terhadap kebenaran Allah, tentang kewujudan dia, tentang kekuasaannya, tentang kehendak, ketentuan takdir dia, tentang hikmah kebijaksanaannya, tentang keluasan ilmunya, tentang keluasan rahmatnya. Dengan sendirinya hati kalbu manusia akan nampak benda tu. Itu cara menurut ahli tasawuf. Bila hati manusia nampak makna-makna ketuhanan tu, itulah yang dikatakan hati yang telah menerima makrifat. Hati yang sudah mendapat makrifat. Cuma tahapan dia saja berbeza-beza. Itu peringkat yang kedua. Adapun peringkat yang ketiga, peringkat ketiga untuk manusia, usaha untuk mencapai makrifat ni, yang merupakan tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah ni, iaitu memperolehi sesuatu daripada al-isyraq, yakni memperolehi lempah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba-Nya ni kena berusaha cari jalan je, laksanakan perintah pada batasan tertentu je, jangan lebih. Maka selebih daripada itu lempah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai al-isyraq. Allah Ta'ala akan menghidayatkan hati kita, akan memberikan, menggunakan ilmu kepada hati kita, akan membuka hijab-hijab kalbu kita. Itu bahagian kurniaan Allah. Tapi itu dikira sebagai peringkat ketiga dalam usaha mencapai makrifat. Jadi dua peringkat pertama itu bahagian usaha kita, bahagian ikhtiar kita. Adapun yang ketiga ini, dia sudah termasuk bahagian kurniaan Allah. Jadi tugas kita ni pergi belajar ilmu, mengamalkan kewajipan agama, kemudian memfokuskan berlatih berzikir kepada Allah dan bermuraqabah. Itu tugas kita. Lepas tu tunggulah lempah kurnia Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati, yang mana bila mendapat lempah kurnia Allah Ta'ala tadi tu, maka lengkaplah ataupun kukuhlah makrifat manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita
percaya kepada Allah Ta'ala tu ada. Tapi kewujudan Allah Ta'ala tu dia tidak menyinari kalbu kita. Sehingga dalam kehidupan kita ni seolah macam Tuhan tu tak ada. Bukan kita tak percaya Tuhan tu ada. Tapi oleh kerana kalbu kita tu tidak menerima nur daripada kewujudan Allah tu, sehingga benda tu tak terasa mengisi ke dalam kalbu. Sehingga kehidupan kita ni bila kita menghadapi banyak hal, seolah macam Tuhan ni macam tak ada. Macam. Bukan kita kata Tuhan tu tak ada. Tapi kelakuan kalbu kita ni macamlah Tuhan tu tak ada. Tak berasa Tuhan tu lah, dialah yang maha kaya, dialah yang mengatur, dialah yang menjaga, dialah yang menguruskan. Tapi bila berlaku kehidupan dunia gini, segala macam musibah kepayahan ni, bermacam-macam dugaan hidup atas dunia gini ni, dalam kadang bila kalbu kita tidak ada nurul makrifah ni, dia akan rasa sepit dada lah. Sepit hati, seolahnya macam dunia ni atas dunia semata-mata, macam tidak ada Tuhan di sebalik tu yang mengatur semua ni. Tak mari. Apakah berarti dia tak ada i'tikad, tak ada akidah? Bukan. Dia ada i'tikad, dia ada akidah, tapi akidah dia tu tidak membuah pada isyrak tadi tu, nurul hidayah. Bila akidah dia dibersihkan, dia bertukar menjadi makrifat, maka ingatan itulah yang akan mengisi. Bila berlaku apa-apa pun dia tetap yakin Tuhan tu ada. Atas dia belaka, dia tetap ada. Musibah apa ke, kesusahan apa ke, dia tetap ada. Dia akan mengurus urusan dia. Keyakinan tu timbul. Demikian juga keyakinan kita terhadap keluasan rahmat Allah, itu menjadi iman kita. Allah Ta'ala bersifat rahmat, maha bijaksana. Tapi dalam kejadian tu benda tu tak mari tak nampak. Sebab apa? Jangan kata tak ada akidah. Tu salah tu kata tak ada akidah. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai mukmin ada. Tapi akidah kita tidak mencapai darjah makrifat. Tidak tumbuh. Maka itulah yang perlu ditumbuhkan, sehingga ingatan-ingatan dan keyakinan kita tu jelira dalam hati kita. Sehingga berlaku apa-apa pun hati kita terus memandang kepada hakikat rahmat di luar. Kadang-kadang kita saya sekali menanggung kepayahan, menanggung kesusahan sikit. Tapi kalau kita tak ada makrifat ni, kita akan hilang pedoman. Tapi kalau kita ada makrifat ni, ada tempat berpaut kita. Ada tempat yang kita berserah, kita mengharap. Ada keyakinan di sebalik semua ni. Itu kalbu yang mula mendapat isyrak. Keyakinan dia itu bercahaya. Bahasa mudah kau, keyakinan dia itu mula bersinar dalam kalbu dia. Sehingga keyakinan terhadap wujud Allah itu menjadikan keyakinan itu teringat-ingat, mengisi kalbu dia. Sehingga apa pun yang berlaku tetap dia yakin Allah Ta'ala itu ada. Keyakinan dia terhadap kekuasaan Allah, kehendak Allah tetap ada. Apa-apa pun yang berlaku tetap dia akan balik bahawa semua berlaku dengan kehendak dia, dengan kekuasaan dia. Tapi kalau akidah kita ni tidak sampai tahap isyrak, menyuluh kalbu kita, kita akan lupa. Kita akan hilang pedoman. Kita akan putus asa. Kita jadi orang yang pandang gelap pandangan terhadap dunia. Kita akan jadi orang sepit pandangan terhadap dunia kerana kesusahan, kepayahan dan macam-macam lagi lah. Kita akan jadi orang yang hilang pedoman kalbunya. Itu bila akidah kita tidak ada isyrak. Itu tujuannya. Tujuannya supaya akidah kita tadi tu mencapai pihak ketiga ni, dinamakan isyrak tadi tu, iaitu dia bersinar dalam hati kalbu kita. Dah cara macam mana? Tadi lah. Iaitu meneguhkan zikrullah tadi tu. Sehingga keyakinan-keyakinan kita terhadap Allah tu menjadi corok pada hati kita. Bukan sekadar corok, dia membuahkan zauq dan rasa. Rasa benarnya Allah Ta'ala tu ada. Rasa benarnya Allah Ta'ala tu maha kuasa. Rasa benarnya Allah Ta'ala tu menentukan segala kejadian. Rasa benarnya Allah Ta'ala yang mengurus segala alam semesta ni. Rasa benarnya Allah Ta'ala yang mengawal segala mari tu. Itu tujuan. Bila terasa semua itu, itulah isyrak. Suluhan dari keyakinan kita tu. Sehingga membuahkan rasa dalam hati. Membuahkan rasa benar dalam hati. Bertambah yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah merupakan laluan-laluan ke arah mencapai makrifat yang merupakan tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tersikap hati untuk menerima hakikat ketuhanan dinamakan tajalli. Tajalli ni yakni keyakinan-keyakinan kita tadi tu
ternampak di cermin hati kita. Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu maha kuasa. Tu ingat-ingat mari tu. Kesedaran kalbu kita terhadap keyakinan-keyakinan itulah yang dinamakan tajalli. Cuma orang kita ni bila sebut tajalli ni dia berasa tinggi. Ilmu ni ilmu tinggi ni. Ilmu ni bukan ilmu kita ni. Sebenarnya bukan tinggi apa. Memang itu kita nak pakai. Itulah yang kita nak pakai. Iaitu keyakinan kita terhadap wujud Allah, kudrat Allah, iradat Allah Ta'ala itu menjadi ingatan-ingatan kita. Sentiasa menjadi ingatan kita. Mengisi kalbu kita. Itulah tajalli. Berlaku apa-apa Allah. Sehingga kita melihat apa-apa yang berlaku pada alam semesta ni, perbuatan dia berlaku. Itu sebahagian daripada makna tajalli. Jadi ingatan kita, jadi keyakinan kita. Jadi itu dia isyrak dan tajalli. Jadi sebenarnya isyrak dan tajalli inilah sebenarnya laluan untuk manusia mencapai makrifat. Cuma orang kita ni oleh kerana banyak dok lalu disogok dengan keterangan-keterangan yang keliru. Sehingga orang kita ni jadi macam-macam. Antara tadilah sebut tajalli bagi orang yang mengaji sikit tu, tajalli ni ilmu-ilmu tinggi ni, ilmu tinggi. Tinggi dari segi bahasan ilmunya. Hakikat orang nak pakai tak tinggi gitu. Tinggi dari segi kedalaman tu dalamlah sikit, tapi bendanya tu benda yang memang menjadi keperluan kita untuk kita pakai benda tu. Jadi oleh kerana bila setengah alim ulama kita ni ngaji ilmu tinggi satu hal, ada pula membayangkan istilah tajalli ni kaitkan ajaran sesat. Istilah tajalli ni ajaran sesat ni. Macam-macam. Jadi semua buah-buah ni ilmu tinggi lah, ilmu sesat lah, menjauhkan kita daripada nak menghayati. Sebenarnya itulah yang kita perlukan untuk mengukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pengajian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.